Semenjak bermulanya peradaban manusia dan kewujudan negara, jarang sekali kita mendengar sebuah negara dipimpin oleh kaum wanita. Menteri-menteri kabinet juga tidak memihak kepada pemilihan wanita. Lapisan masyarakat menganggap wanita tidak mampu untuk menerajui negara dan hanya sesuai berada di dapur dan membesarkan anak-anak. Di negara-negara yang majoritinya Muslim, pula wanita dinilai sebagai tabu dan tidak berhak untuk menerajui sesebuah negara. Tanggapan ini sudah menjadi satu stereotip di minda masyarakat berabad-abad lamanya. Lantaran itu adalah menjadi satu igawan sekiranya seorang wanita bukan sahaja mampu memimpin gerakan partinya, malah menjadi individu nombor satu di negara. Akan tetapi, menjadi Perdana Menteri wanita adalah tidak mustahil pada hari ini. Pada tahun 1988, Benazir Bhutto telah membuktikan bahawa gender bukanlah syarat utama dan penghalang untuk mentadbir dan mengurus rakyat dan negara. Sepanjang beberapa minit ini, kumpulan kami akan membahaskan kepimpinan Benazir Bhutto dan bagaimana kehebatan kepimpinan beliau memberi impak yang signifikan kepada negara Pakistan serta kepincangan kepimpinan menyebabkan beliau melepaskan jawatan nombor satu. Nama Benazir Bhutto memang tidak asing lagi. Kelantangan dan ketegasan beliau dalam menyuarakan akan hak serta kepentingan masyarakat khususnya wanita menaikkan nama beliau sekaligus menerajui tampuk pemerintahan sebagai seorang Perdana Menteri di Pakistan. Dalam pada masa yang sama juga, di atas pelantikan melalui pilihan raya yang dijalankan, beliau yang mewakili Pakistan People Party atau PPP mengundang pelbagai kecaman dan kontroversi serta beberapa cubaan rampasan kuasa yang sering dikaitkan dengan isu rasuah dan kegagalan demi menggulingkan kerajaan di bawah kepimpinannya. Beliau juga bukan sahaja memperjuangkan, malah kepimpinan yang diterapkan mengambil kira pelbagai aspek dalam meningkatkan kualiti hidup, kesihatan dan keselamatan bagi mencapai kejayaan serta matlamat menerusi kepimpinan beliau. Komited dalam soal kepimpinan mengamalkan demokrasi terpimpin melalui pengagihan yang mementingkan kesamarataan adalah faktor utama di mana beliau berjaya meraih kepercayaan masyarakat dalam menerajui kepimpinan negara. Walaupun beliau merupakan seorang wanita sehingga beliau digelarkan sebagai Sri Kandi Besi sebagai jolokan rakyat Pakistan pada masa itu. Sebelum dipilih menjadi Perdana Menteri wanita pertama Pakistan, Benazir Bhutto menghadapi pelbagai halangan, desakan serta tentangan di dalam perjuangannya demi membina negara yang demokrasi. Rakyat Pakistan dahulunya dikuasai oleh rejim totalitarian dari tahun 1977 hingga 1988. Ini adalah titik permulaan bagi Benazir Bhutto mengubah landscape politik di Pakistan yang didominasi oleh ahli politik lelaki. Benazir Bhutto memperjuangkan ideologi yang mengutamakan keadilan sosial terhadap kuasa konservatif dan status quo. Sebagai Perdana Menteri yang baru dan pemimpin wanita, Benazir Bhutto menangani semua isu permasalahan seperti kekejaman rejim pemerintahan sebelumnya, pengkhianatan dalam partinya sendiri, situasi yang tidak menguntungkan serta tidak berpihak kepadanya. Benazir Bhutto menghadapi semuanya dengan kualiti kepimpinan yang berkarisma dan semangat yang luar biasa. Beliau telah menunjukkan bahawa kuasa wanita sebagai Perdana Menteri boleh digarap dengan kebolehan membina masa hadapan yang makmur. Dengan kekuatan jati diri, ketekunan, keazaman, kepribadian yang tinggi lagi berpengaruh serta keberanian yang sangat besar dalam membentuk negara Pakistan di pesada dunia boleh dijadikan contoh kepada kepimpinan politik Pakistan sedia ada dan akan datang. Antara kejayaan yang dikecapi, Benazir Bhutto telah menghubungkan kekuasaannya dengan pihak lawan sebagai sebahagian daripada proses pendamaian dan akhirnya membawa kelompok konservatif ke dalam perjalanan menuju era demokrasi. Penggunaan kaedah yang dikenali sebagai kepimpinan berarah merupakan salah satu cara dalam menguruskan organisasi dan cara berkepimpinan komunikasi yang betul dalam mengurus pentadbiran dan rakyat. Apabila mengerjakan sesuatu projek, ia ditakrifkan sebagai tingkah laku yang tertumpu kepada mewakilkan kuasa kepada sekumpulan orang. Lazimnya, seseorang pemimpin bertanggungjawab ke atas keseluruhan projek, bermula daripada strategi hingga pelaksanaan. Strategi standard gaya kepimpinan adalah arahan terdiri pada arahan atas ke bawah. Menurut literatur, bentuk perancangan pusat ini memberi kesan buruk kepada pelibatan pekerja kerana pekerja tidak dapat meluahkan fikiran mereka atau membuat sebarang sumbangan yang besar. Kepimpinan Benazir Bhutto. Kesimpulan, kepimpinan pada hari ini terjurus kepada gaya dan filosofi seorang pemimpin. Mereka akan mencorak pengurusan dan pentadbiran negara mereka sendiri. Mereka mempunyai kepercayaan, ideologi dan falsafah dalam memerintah negara dan rakyat.
Benazir Bhutto telah menunjukkan keupayaannya untuk memimpin melalui teladan dan menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan Ketua Parti untuk melaksanakan reformasi di Pakistan. Beliau cuba mengalih cara pemerintahan totalitas kepada sistem pemerintahan demokrasi yang memberi ruang dan peluang kepada rakyat Pakistan menikmati udara kebebasan di tanah air sendiri. Benazir juga memilih pendekatan laissez-faire untuk membuat keputusan dengan menyerahkan kepada ahli pasukannya. Walaupun kejayaan Benazir Bhutto hanya sementara sebelum digulingkan, beliau telah melaksanakan tanggungjawab dan peranan beliau sebagai pemimpin wanita yang hebat dan menunjukkan contoh kepada para pemimpin wanita Islam yang lain bahawa jantina tidak seharusnya menjadi penghalang untuk diangkat ke tempat tinggi. Pencapaian Benazir Bhutto telah dipuji sebagai kemenangan bagi wanita Islam dalam perjuangan global menentang ekstremis Islam, walaupun pada masa yang sama beliau telah dituduh menerima rasuah dan kepimpinan yang lemah. Usaha dan perjuangannya untuk mempromosikan demokrasi telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap lawannya dan pihak pembangkang memandang tinggi kredibilitinya. Keberaniannya untuk terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan hak-hak wanita harus dibayar dengan nyawanya. Ia adalah tunjang dan simbol perlawanan bagi kaum perempuan. Sepanjang pemerintahannya sebagai Perdana Menteri, Benazir Bhutto mengabdikan diri kepada prinsip pendemokrasian dan kebebasan. Beliau mengiktiraf kepentingan untuk memperbaiki kehidupan warga Pakistan biasa daripada memperkukuh ketenteraan negara itu. Beliau bekerja keras untuk menambah baik bidang seperti pendidikan dan hak asasi manusia di samping berusaha membawa negaranya mengikut norma barat. Benazir Bhutto sentiasa memberi harapan kepada rakyat biasa Pakistan untuk masa depan yang demokratik dan menyantuni keadilan sosial untuk semua peringkat masyarakat. Sebagai menghargai perjuangan pendemokrasian dan meletakkan wanita sebaris dengan kaum lelaki, nama Benazir Bhutto terpahat di beberapa universiti dan bangunan awam di Pakistan, manakala semangat besinya dalam kepimpinan telah memberi impak besar kepada ramai aktivis termasuk pemenang Hadiah Nobel Keamanan Malala Yousafzai.